tengok dekat soalan nombor 5. Okay, yang baru masuk boleh tengok bahan. Buka muka surat berapa ni? Muka surat 10, bahan yang cikgu send dekat grup WhatsApp tu. So buka soalan tu, kita akan jawab soalan nombor 5 ni. Jadi ini adalah tajuk fungsi kuadratik yang mana dia akan bagi permasalahan untuk kita jawab soalan matematik ni menggunakan kaedah fungsi kuadratik. Okay, jadi pertama sekali kan, so semua cikgu harap semua dah ready dah. Kita akan jawab soalan ni. Soalan nombor 5 ni kita baca sama-sama dulu. Pak Jahis ingin membina reban ayam berbentuk segi 4 tepat. Dia mempunyai 50 meter pagar dawai untuk mengelilingi 3 sisi reban, di mana satu sisi lagi ialah dinding batu. Bagaimanakah dia perlu menggunakan pagar dawai itu supaya reban itu mempunyai luas yang maksimum? Okay, jadi ni soalan dia. Soalan dia berbunyi macam ni kan. Jadi Pak Jahis ni dia nak buat reban ayam. Jadi reban ayam dia nak buat tu, bentuk dia segi 4 tepat. Okay, jadi dalam matematik ni korang tulis je, lukis je kan, supaya korang boleh bayangkan benda tu. Okay, dia nak buat reban ayam berbentuk segi 4 tepat. Dia ada dawai. Dia ada dawai lah, ni dawai. Dawai ni dia ada 50 meter dawai untuk mengelilingi 3 sisi. Maksudnya 1, 2, 3 dia nak letak, kita nak letak dawai. Sini dawai. 3 sisi adalah untuk dawai, yang mana satu lagi adalah dinding batu. So kat sini dinding batu. So ni macam batu lah kan. Okay, jadi tugas kita adalah untuk make sure dawai ni, kita kena make sure supaya reban itu mempunyai luas yang maksimum. Itu tugas kita sekarang ni. Kan, itu adalah tugas kita. Baik, jadi dia ada 50 meter pagar dawai tadi tu. Okay, jadi kita ada dekat sini panjang, betul tak? Kita ada dekat sini panjang darab dengan lebar. So ini adalah panjang dia. Ini adalah lebar dia. Okay, jadi untuk menjawab soalan ni, jawapan dia. Pertama, kita tak tahu pun panjang dia berapa, lebar dia berapa, kita tak tahu. Satu pun kita tak tahu. Yang kita tahu dawai tadi tu je, panjang dia adalah 50 meter. Jadi katakan kita nak namakan lebar ni sebagai X. Okay, tulis kat tepi ni, katakan lebar adalah sama dengan X. Maksudnya lebar ni kita letak sebagai X. Kita tak tahu. Jadi X, sini pun X. Jadi lebar ni adalah X. Jadi kalaulah lebar ni adalah X dengan X. Okay, agak-agak panjang berapa? Kan? Kalau kita abaikan yang batu ni, kan, sebab kita nak kira dawai saja, kita abaikan dahulu yang batu ni, dinding yang batu ni. Kita abaikan. Jadi kita ada dekat sini panjang kita adalah 50 tolak 2x. Kenapa 50 tolak 2x? Sebab apa? Semua ni nak pakai dawai. Kan? Semua ni nak pakai dawai. 1, 2, 3 ni nak pakai dawai. Jadi panjang yang dekat bawah ni, bayangkan kalau kita dah letak dawai dekat X, dah letak dawai dekat X. So baki dia berapa? Baki dia adalah 50 tolak 2X. So dekat sini kita ada 50 tolak 2X. Boleh So kita dah tahu kan. Maksudnya memang kita tak tahu lagi nilai dia berapa. Tapi at least kita dah tahu pemboleh ubah dia. Kita dah letak nilai dia sebagai X. Okay, jadi kalau contoh kita nak cari dia punya keluasan kan, luas bagi reban. Jadi kalau nak cari luas macam mana? Luas lebar darab dengan panjang.
Bila lebar darab dengan panjang, kita akan ada X darab dengan 50 tolak 2X. Jadi tugasan korang adalah buka macam biasa, kembangkan macam biasa. X darab 50 dapat 50X. X darab dengan 2X, kita akan dapat negatif 2X kuasa 2. Okey, susun dia supaya menjadi bentuk fungsi kuadratik. Okey, jadi bentuk kuadratik susun dia macam ni. Susunan dia adalah negatif 2X kuasa 2 tambah 50X. Baik, jadi ini adalah luas bagi reban. Okey, jadi cikgu akan sambung dekat sebelah ni. Yang risau, cikgu akan bagi chance untuk korang salin dan screenshot nanti. So, kita selesaikan dahulu. So, kita dah dapat tadi tu luas reban adalah negatif 2X kuasa 2 tambah 50X. Jadi kalau contoh kita ada graf, contoh kita ada fungsi dia adalah negatif 2X kuasa 2 tambah 50X tadi tu, kan? Daripada mana datang dia? Daripada yang ni, lebar darab panjang tadi tu. Okay, jadi kita ada negatif 2X kuasa 2 tambah 50X. Contoh kalau kita nak cari dia punya graf, kan? Kita boleh lukis graf sebab kita dah belajar dalam fungsi kuadratik untuk lukis graf. Jadi sebab dia negatif, jadi dia masam. And then kita ada, sini ada fx, sini ada x. Jadi kita boleh lukis dia punya graf dia. Okay, kalau ada yang lupa macam mana nak lukis graf dia, try revise balik, kan? Try ingat balik. Alright, okay. Jadi selain daripada itu, kita ada juga belajar dalam apa? Dalam fungsi kuadratik, iaitu titik maksimum. Nama dia adalah titik maksimum ataupun paksi simetri. Okay, jadi kita ada yang kita belajar dalam paksi simetri. Formula dia adalah, paksi simetri adalah X. Formula dia adalah negatif B bahagi dengan 2A. Boleh ingat lagi tak? Kan? Ini ada belajar dulu waktu form 4 dulu. Kan? Paksi simetri. Paksi simetri tu apa? Bermaksud dekat sini dah. X ni. Berapa nilai X ni? Kat sini. Sebab kita nak cari koordinat dia. Sebab apa kita nak cari koordinat? Sebab kita nak tahu koordinat yang ni. Kan? Tahu koordinat yang ni, kita akan tahu dia punya titik maksimum. Right, okay, paksi simetri adalah X sama dengan negatif B bahagi 2A. Jadi X adalah negatif B. B kita apa? Ini adalah A, ini adalah B kita. So negatif 50 bahagi dengan 2 darab dengan negatif 2. So kita akan dapat dekat sini X nilai dia adalah 12.5. Jadi dekat sini koordinat dia adalah 12.5. Dekat sini dia punya koordinat adalah 12.5. Jadi dah dapat nilai X, kita boleh tahu nilai Fx. Okay, fungsi ni adalah Fx sebenarnya. So cikgu tulis kat sini Fx supaya korang tak keliru. So bila kita X adalah 12.5, maka Fx adalah negatif 2X kuasa 2 tambah 50X tadi tu. Masukkan nilai X negatif 2 darab dengan 12.5 kuasa 2 tambah 50 darab 12.5. Masukkan je nilai X yang kita baru dapat tadi. So cikgu dah kirakan untuk korang. Nilai yang kita akan dapat adalah 312.5. Okay, jadi maksud koordinat kat sini apa? Koordinat dia adalah 12.5, 312.5. Koordinat yang dekat sini. Koordinat titik maksimum kita. Titik maksimum koordinat dia adalah 12.5, 312.5. Right, okay. Jadi seterusnya tinggal nak cari apa? So kita nak cari dia punya, sebab dia kata tadi bagaimanakah dia perlu menggunakan pagar dawai itu supaya reban itu mempunyai luas maksimum. Macam mana dia nak
dia nak susun dawai tadi tu supaya dia punya pagar tu dapat luas dia maksimum. So, maka lebar reban adalah X sama dengan 12.5 tadi tu dan panjang reban adalah 50 tolak 2x kat sini tadi. Panjang tadi kita dapat 50 tolak 2x. 50 tolak 2x sama dengan 50. Okay, cikgu buat kat bawah lah. 50 tolak 2x sama dengan 50 tolak 2 darab 12.5 akan dapat nilai dia adalah sebanyak 25 meter. So ini meter, ini meter. Jadi maka panjang lebar, okay, kat sini cikgu salin kat bawah ni supaya korang senang nampak. 12.5 meter, panjang dia adalah 25 meter. So ni jawapan akhir kita. Okay, ada soalan? Okay, boleh faham tak? Okay, jadi korang boleh salin dulu. Kan, ada dua solution kat sini. Ini solution pertama, ini solution kedua. Okay, jadi ini solution pertama, screenshot. Screenshot dahulu, kan, supaya senang. Salin takut tak sempat nanti, kan, kesian kat kawan korang nanti. Okay, screenshot dulu. Dah cikgu. Dah Alright, ini yang kedua. Jalan kira yang kedua. Okay, screenshot. Tak apa screenshot. Dalam kelas cikgu tak apa. Korang tak payah salin tak apa. Sebab kita nak cepat kan. Tapi dalam masa yang sama kalau korang tak faham bagi tahu je lah. Kan? Tak perlu nak risau. Cikgu boleh terangkan balik. So, semua boleh faham untuk soalan nombor 5 ni? Kalau korang tengok dekat tepi tu dia ada tanda. Dia tulis apa? Dia tulis kebat. So, kemungkinan kalau keluar soalan kebat nanti, inilah bentuk soalan dia. Kan? Nampak macam susah mula-mula kan? Tapi sebenarnya kalau korang boleh ingat, semua teori-teori untuk fungsi kuadratik, tak ada masalah. Kan? Gunakan je semua yang ada. Okay, jadi ini soalan nombor 5. Okay, kalau kita tengok dekat bahan, buka bahan korang balik. Kita ada praktis SPM kertas 1 dekat sini. Kita ada soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4 dan soalan 5. Dan soalan terakhir, soalan nombor 6. Okay, jadi apa yang cikgu nak korang buat dekat sini adalah buat soalan SPM kertas 1 ni dulu, objektif ni. Kan? Yang mana ada 6 soalan, cikgu bagi korang dalam 10 minit. Selepas 10 minit, kita akan bincang sama-sama. Kan? Jadi, make sure korang try buat dulu. Tak susah pun soalan ni. Soalan fungsi kuadratik dalam bentuk objektif. Okay, jadi, jawab dulu. Kalau ada siapa ada soalan untuk kelas yang ni, kan, soalan nombor 5 tadi dengan soalan sebelum-sebelumnya, 1 sampai 5 boleh tanya. Okay, dekat sini cikgu share screen soalan dia. Tapi mana yang tak nampak tu boleh buka bahan yang cikgu ada send dekat grup WhatsApp di AJ tu. Jawab soalan 1 sampai 6 ni.
Okay, lagi dalam 8 minit kita akan bincang. Make sure korang try buat untuk practice kan.
Okay, baik. Kita bincangkan jawapan untuk soalan objektif ni. So, kita ada dekat sini 6 soalan. Okay, bagi cikgu ambil dulu soalan dia. Okay, yang mana belum siap tu, siapkan dahulu. So, ini adalah bentuk-bentuk soalan objektif yang boleh keluar nanti untuk tajuk-tajuk kuadratik. Okey, kita start dengan soalan nombor 1 dulu. Rajah di bawah menunjukkan graf pada suatu satah kartes ataupun dalam bahasa Inggeris dia Cartesian plan. Kita ada ni, rajah dekat sini fx ada 4, negatif 2, ada 2, kosong. Antara berikut yang manakah persamaan bagi graf itu? Alright. Okay, so itu soalan dia. Yang mana pertama sekali kita boleh gunakan paksi simetri. Ada banyak cara untuk jawab soalan ni, sama ada korang guna try and error ataupun gunakan paksi simetri. Alright. Okay, jadi paksi simetri kita tahu adalah negatif B bahagi dengan 2A. So kalau kita nak check satu-satu ni, kita tahu nilai dia adalah 4. Kita tahu kat sini ada A, setiap satu ada A kan. B pun kita tahu dekat sini. B dekat sini tak ada kan, B adalah kosong. Negatif B 2A. Right, okay, sorry. Tak apa, kita gunakan kaedah yang lebih mudah untuk korang supaya kita tak pening-pening. Maksudnya apa yang korang kena buatkan adalah pertama sekali gunakan kalkulator. Maksudnya try and error lah. X kuasa tambah 4 dapat apa? Kan, tekan kalkulator. Gunakan mod EQN. Pilih yang dekat bahagian 3 ni. So, contoh kita buat A dulu. 1, 0, 4. Kita dapat 2i dengan... Okay, so kalau dapat 2i ni bermaksud salah lah. Kan? Maksud dia imaginary. So, bukan A jawapan dia. Kita tengok pula untuk B. Kita ada negatif 1. Kita ada 0. Kita ada 4 kat sini. Jawapan dia adalah 2 dan negatif 2. So, dah betul lah kan? Sebab apa? Kita punya punca dekat sini adalah 2 dan negatif 2. 2 dan negatif 2. So, untuk nombor 1 ni jawapan dia adalah B. Oh lah. So, itu jawapan untuk nombor 1. So, nak tak nak kena buat try and error. Setiap satu ni dan kebetulan B adalah jawapan dia. So, boleh gunakan kalkulator. Alright, soalan nombor 2. Dengan menggunakan ujian garis mencacang, tentukan graf manakah bukan fungsi kuadratik bagi hubungan banyak kepada 1. Okay, so yang ni korang ada belajar dulu kan, hubungan banyak kepada 1. Jadi jawapan dia adalah C. Sebab apa? C ni dia adalah bukan banyak kepada 1. Yang ni adalah 1 kepada banyak. So dia terbalik. Yang A adalah banyak kepada 1. Maksudnya kalau kita ada X, kita akan dapat nilai fx contohnya kan. Banyak kepada 1. So yang pasal graf apa semua tu kan. So korang boleh revise balik kan. Ada belajar dulu. Okay, B pun adalah banyak kepada 1. D pun juga adalah banyak kepada 1. C bukan banyak kepada 1. Alright, okay, nombor 3. Antara persamaan berikut yang manakah bukan persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca 2 dan 1. So soalan nombor 3 ni dia bagi tahu punca dia adalah
negatif 2, 1. So apa yang kita kena buat adalah tekan kalkulator. Macam tadi juga, nak tak nak kena tekan satu-satu. Okay, tekan satu-satu. So contohlah, cikgu tunjukkan untuk A. 1, 1, negatif 2. 1 dan negatif 2. So, yang ni adalah betul tapi dikata yang manakah bukan. So, yang A adalah bukan. So, A bukan jawapan dia, try buat B pula. So, kita ada negatif 1, negatif 1 dan 2. 1 dan negatif 2 juga, jadi B pun bukan jawapan dia. Kita tengok C. Kita ada C dekat sini, 1, negatif 1 dan 2. So, C jawapan dia adalah lain. Sebab apa? C dia ada imaginary kat situ. Bermaksud jawapan dia adalah C. Nombor 3, jawapan dia adalah C. 3, jawapan dia adalah C. Okay, so far okay? So, itu jawapan untuk nombor 2 dan nombor 3. Kita sambung soalan nombor 4, Pak. Graf manakah yang mewakili fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 14x tambah 8? Alright, 3x kuasa 2 tolak 14x tambah 8. Okay, jadi satu benda yang kita boleh tahu dulu, kat sini kita ada fx. 3x kuasa 2 tolak 14x tambah dengan 8. So, apa yang kita boleh tahu? Kita tahu A, B, C dekat sini. Kita tahu C adalah persilangan Y. So, tengok dekat sini. Nilai dia adalah 8. Tengok yang mana ada 8 dekat persilangan Y. Jadi, ni negatif 8. So, yang ni salah. D pun adalah negatif 8. Ni pun salah. So, kita ada A dengan B sahaja. Kita ada A dengan B sahaja. So, seterusnya tekan kalkulator. Kita nak tengok punca dia yang mana satu. So, kita ada dekat sini 3, negatif 14 dan 8. So, 4 dan 2/3 adalah dia punya punca. Jadi, jawapan kita untuk nombor 4, jawapan dia adalah A. Sebab apa? X dia adalah 2/3 dengan 4. So, jawapan dia adalah A. Jadi, itulah dia punya cara menjawab dia kan. Ingat C adalah persilangan Y. And then untuk cari punca, gunakan tekan kalkulator boleh. Sebab ni objektif je, tak perlu nak tunjuk jalan kira. Melainkan kalau subjektif, kena tunjukkan jalan kira. Jadi kena wajib tunjukkan. Okay, soalan nombor 5. Kalau cikgu laju sangat boleh beritahu Nombor 5. Kita ada dekat sini, cari persamaan paksi simetri dan tentukan sama ada titik minimum atau maksimum bagi persamaan kuadratik fx sama dengan negatif x kuasa 2 tolak 6x tolak 10. Okay, dia suruh cari paksi simetri. So, kita ada fx sama dengan negatif x kuasa 2 tolak 6x tolak 10. Jadi, bila nak cari paksi simetri, gunakan formula negatif 2 bahagi negatif B bahagi dengan 2A. So, kita ada negatif, ni soalan nombor 6, negatif B, negatif 6 bahagi dengan 2 darab negatif 1. So, negatif positif, 6 bahagi dengan negatif 2, kita akan dapat negatif 3. And then, kalau kita nak tahu dia titik maksimum atau titik minimum, tengok dekat A. Kalau A dia adalah negatif, jadi dia adalah A negatif, dia adalah titik maksimum. So, jawapan kita adalah B bola X sama dengan negatif 3 dan titik maksimum. Jadi, 5 ni jawapan dia adalah bola. Dia tak susah pun kan? Dia sangat-sangat straightforward. Okay, dan soalan terakhir, soalan objektif ni, selesaikan persamaan kuadratik. Oh, yang ni nombor 5 tadi. Soalan nombor 6. 10x kuasa 2 tolak x tolak 2 sama dengan 0. So, tekan gunakan kalkulator. Kita ada 10 dekat sini.
negatif 1 dekat sini, negatif 2 di sini. Kita ada 1/2 dan negatif 2/5. So, jawapan dia adalah D, dadu. Sebab apa? X dia adalah 1/2 negatif 2/5. Alright, okay. So ini jawapan-jawapan untuk soalan objektif tadi tu. Okay, ada soalan untuk soalan objektif ni? Semua boleh faham Okay, kalau tak ada soalan, kita sambung untuk soalan seterusnya. Kita ada dekat sini soalan praktis SPM kertas 2 pula. Kan? Dia hampir sama dengan soalan yang awal-awal kita buat tadi tu. Cuma yang ni lebih berbentuk soalan SPM. Bermaksud dia akan keluar dekat soalan SPM nanti. Jadi kita tengok soalan yang pertama dahulu dekat sini. Tengok soalan yang pertama dekat sini. So kita ada soalan dia, rajah di bawah menunjukkan sehelai kain yang berbentuk segi empat tepat. 5 bulatan yang sama saiz dijahit pada kain itu. Diberi luas kain itu ialah 125 meter persegi. Cari dalam meter diameter bagi setiap satu bulatan. Okay, jadi soalan ni dia nak kita carikan diameter. Jadi diameter tu apa? Diameter tu adalah ni. Ini adalah diameter. Ini pun adalah diameter. Sebab dia kata bulatan ni adalah sama. So cari salah satu diameter, boleh tahu semua diameter untuk kesemuanya. Okay, apa lagi? Dia kata luas kain adalah 125 meter persegi. Macam mana nak dapatkan luas? Kita akan gunakan panjang darab dengan lebar. Panjang darab dengan lebar. Okey, kalau kiri dan kanan adalah diameter, atas bawah pun adalah diameter juga. Betul tak? Kan? Jadi kita tak tahu diameter dia berapa. Katakan diameter adalah X. Kita tak tahu, letak dia sebagai X. Kan? Jadi kalau X, so maksud dia apa? Sini X, sini X, sini X, sini pun X, sini pun X. Atas bawah ni pun adalah X. Jadi bermaksud apa? Bermaksud luas adalah panjang darab lebar. Luas dia tadi adalah 125. Panjang dia adalah berapa? 1X, 2X, 3X, 4X, 5X. Kita ada 5X dekat sini. Lebar dia adalah 1X. So bermaksud kita ada dekat sini 5X kuasa 2. Kan cikgu kembangkan 5X darab X, kita akan dapat 5X kuasa 2. 5X kuasa 2 bersamaan dengan 125. Sekarang ni kita nak cari X. Sebab apa nak cari X? Sebab diameter adalah X tadi tu. Jadi apa yang kita buat, pindahkan 5 dulu turun bawah. So kita ada kat sini X kuasa 2 bersamaan dengan 25. 125 bahagi 5, kita akan dapat 25. So nak cari X, tekan kalkulator. Kan? X adalah punca kuasa plus minus 25. Jadi X adalah 5 atau negatif 5. X adalah 5 ataupun negatif 5. Sebab apa 5 atau negatif 5? Sebab kalau 5 kuasa 2 dapat 25. Negatif 5 kuasa 2 pun dapat 25. So kita ada dua pilihan kat sini. Tetapi kita tengah cerita mengenai saiz baju. Kan? Kita tengah cerita pasal kain. Pernah dengar tak dekat kedai kain dia cakap panjang baju ni adalah negatif 25. Tak pernah dengar kan? Kita tak pernah dengar perkataan negatif untuk panjang baju. Jadi kita pilih X adalah 5, maka diameter bulatan sama dengan 5 meter. So ni jawapan dia. Kita pilih yang 5 ni. Kita tak pilih yang negatif 5. Sebab tak pernah orang guna negatif 5 untuk panjang kain. Kan mana ada orang cakap panjang kain adalah negatif 5 kan? Kita akan cerita dia menggunakan nilai yang positif.
So sebab itulah jawapan dia adalah diameter bulatan adalah 5 meter. Alright, okay, boleh screenshot dahulu. Boleh screenshot dahulu. Kalau ada soalan boleh tanya. Jangan risau. Jangan malu, jangan segan. SPM dah nak dekat dah pun kan. So kalau malu-malu ni tak ada guna kan. Tak boleh nak malu-malu. SPM nak dekat dah pun. Okay, itu soalan nombor 1. Kita sambung dengan soalan yang kedua. So, untuk soalan pertama tadi tu, kalau korang jawab menggunakan kaedah yang cikgu beri ni, korang akan dapat markah penuh. Jadi, markah penuh untuk soalan nombor 1 tadi tu 4 markah. Kan banyak kan 4 markah kan? Sebab apa dalam kertas 2 nanti korang perlukan markah sebanyak yang korang boleh dapat. Jadi, fungsi kuadratik ni adalah antara soalan yang nak katakan taklah terlalu susah. Nak kata senang pun bukan, tapi tak adalah terlalu susah. Jadi, try dapatkan sebanyak mungkin markah untuk soalan fungsi kuadratik. Okey, jadi soalan nombor 2. Kita ada Aziza berumur M tahun, Aisyah adalah 6 tahun lebih muda daripada Aziza. Hasil darab umur mereka ialah 16. Berdasarkan maklumat yang diberi, bentukkan satu persamaan kuadratik dalam sebutan M. Kedua, hitung umur Aisyah. Okey, jadi soalan nombor 2A. Jadi kita ada Aziza, umur dia adalah M. Umur Aisyah adalah 6 tahun lebih muda daripada Aziza. Jadi contoh korang ada umur kan. Contoh umur korang sekarang ni 17 tahun. Kalau adik korang umur dia 6 tahun lagi muda daripada korang, macam mana kita nak tahu umur dia? 17 kita akan tolak dengan 6, betul tak? Kan? 17 kita akan tolak dengan 6. Sebab kita tahu umur adik kamu tu adalah lebih muda sebanyak 6 tahun. Jadi sama juga, Aziza ni umur dia M. Aisyah ni dia kata 6 tahun lebih muda. Jadi nak tahu umur dia berapa? M tolak dengan 6. Itu adalah umur Aisyah. Okey, seterusnya dia kata apa? Dia kata dekat sini, hasil darab umur mereka ialah 16. Umur diorang ni kalau darab, dua-dua dapat 16. Jadi umur Aziza, M. Umur Aisyah adalah M tolak 6. Kita akan dapat dengan 16. Kan? Sebab dia kata kalau darab umur dua-dua orang ni, dua-dua adik-beradik ni akan dapat 16. Sekarang ni soalan A ni dia nak kita susun dalam bentuk persamaan kuadratik. Jadi kembangkan. Kita ada M kuasa 2, M darab M dapat M kuasa 2, M darab negatif 6 dapat negatif 6M. 16 dekat sini pindah ke sebelah kiri. Kita akan dapat negatif 16 sama dengan 0. So ini jawapan yang dia nak untuk soalan nombor 2. Okey, boleh? Ada soalan? So ini jawapan untuk nombor 2A. Dia nak persamaan kuadratik dalam sebutan M. Inilah maksud dia. Satu persamaan kuadratik dalam sebutan M. Inilah maksud dia. Bermaksud persamaan kuadratik tu mesti ada huruf M. So memang dah ada huruf M. Dari M kuasa 2 tolak 6M tolak 16. Baik, sambung soalan nombor 2B. Bola 2B. Hitung umur Aisyah. Umur Aisyah. Ada yang nama Aisyah kat sini. So umur Aisyah kita tahu adalah M tolak 6. Kan? Jadi maksudnya kita kena cari dulu M tu berapa. Kan? Jadi M kuasa 2 tolak 6M tolak 16 sama dengan 0. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Kita ada M. Depan dia adalah 1. Kita ada negatif 6M. Depan dia adalah negatif 6. Kita ada negatif 16. Negatif 16 untuk C. Tekan kalkulator kita dapat 8. Negatif 2. So M adalah 8. Negatif 2. So atas ni korang tulis dekat sini macam ni. M tolak 8 darab M tambah 2 sama dengan 0. Ingat ni adalah jalan kira.
Kan, kelas awal-awal dulu cikgu ada terangkan, kalau kita dapat M sama dengan 8, pindah 8 ke kiri, kita akan dapat M tolak 8. Kalau kita dapat M sama dengan negatif 2, pindah ke kiri, kita tulis dia sebagai M tambah 2. Ini adalah jalan kira. So, wajib tulis macam ini. Okey, jadi maka umur Aisyah adalah, okey, sekarang ni kita ada 2M kan? Kita ada 8 dengan negatif 2. Nak pilih yang mana satu? So, sama macam pasal kain tadi tu. Pasal umur pun sama juga. Pernah dengar ke umur orang negatif 2? Tak pernah dengar kan umur orang tu negatif 2. Yang kita pernah dengar umur dia adalah 8. Maksudnya positif je. Tak pernah dengar pula umur tu, orang tu adalah negatif 2. Maksudnya dia patah balik masa ke apa? Kan? So tak betul. So kita akan pilih M yang 8 ni. Kita akan pilih M yang 8. Pilih yang 8. Negatif 2 ni kita abaikan sebab apa? Tak ada umur orang negatif 2. Jadi umur Aisyah dekat sini adalah 8 tolak 6 sama dengan 2. So ini jawapan dia. 2 tahun. Jadi umur Aisyah tadi tu adalah 2 tahun. Jadi umur Azizah berapa? Umur Azizah adalah 8 tahun. Kan? Jadi betul lah. Perbezaan umur diorang adalah 6 tahun. Okay, ada soalan untuk nombor 2 ni? Ada yang tak faham? Okay, jadi boleh salin dahulu soalan nombor 2 ni. Kan, salin ataupun screenshot. Mengikut kesesuaian korang. Okay, kalau dah salin nombor 2, kita akan sambung soalan nombor 3. Jadi try tengok soalan nombor 3 tu apa soalan dia. Kan macam mana bunyi soalan dia. Okay, kalau ada soalan beritahu je. Tak perlu nak malu-malu. Okay, soalan nombor 3. Sambil tu korang baca-baca dulu. Sementara cikgu prepare soalan dia ni. Sebuah tangki air yang berbentuk cuboid mempunyai panjang X cm, lebar X tolak 2 cm dan tinggi dia adalah 50 cm. Jumlah isi padu tangki air itu ialah 18,000 cm persegi. Jika tangki itu diisi penuh dengan air, cari nilai X. Cari nilai X. Okay, macam mana agak-agak kita nak jawab soalan macam ni? Okay, jadi contohlah kalau kita nak lukiskan kan. Tangki air yang berbentuk cuboid. So, cuboid bentuk macam ni. Mempunyai panjang X cm, lebar dia adalah X tolak 2, tinggi dia adalah 50 cm. Jadi isi padu tangki air itu ialah 18,000 cm. Jadi macam mana kita nak gunakan maklumat yang ada dekat sini? Jadi kalau kita contoh nak lukiskan kan. Kalau kita nak lukiskan, cuboid bentuk dia adalah macam ni. So ni adalah cuboid. Tangki air tadi tu berbentuk cuboid. Yang mana dia punya panjang adalah X. Lebar dia adalah X tolak 2. Tinggi dia adalah 50. Itu maklumat yang dia berikan kat sini. Jadi dia kata isi padu tangki air itu adalah 18,000. Okey, jadi apa formula isi padu? Formula isi padu kita akan darab panjang, darab lebar, darab tinggi. Jadi panjang dia berapa? Panjang dia adalah, okey, so ini panjang.
Yang ni adalah lebar. Yang ni adalah tinggi untuk cuboid tadi tu. Jadi panjang dia berapa? Panjang dia adalah X. Lebar dia adalah X tolak 2. Tinggi dia adalah 50. Jadi X darab X tolak 2 darab dengan 50. Sepatutnya kita akan dapat 18,000. Itu maklumat yang dia berikan kat situ. Okay, jadi dah settle macam ni. Apa yang kita nak buat sekarang adalah kita selesaikan. Selesaikan. Jadi kalau nak mudahkan korang, kat sini kita ada 50. Kita ada 50 kat sini. 50 tu pindah bawah dulu. So kita ada X darab X tolak 2. 18,000 bahagi dengan 50. Yang ni kalau nak mudahkan korang. Sebab bila kita potong nanti, kita akan dapat nilai yang pendek lah. 18,000 bahagi 50. Kita akan dapat nilai dia adalah 360. Okay, jadi kat sini kita ada X darab X tolak 2 sama dengan 360. Jadi darab macam biasa, X darab X darab dengan negatif 2. So X kuasa 2 tolak 2X. 360 ni pindah ke kiri. Kita akan dapat negatif 360 sama dengan kosong. So ini adalah persamaan kuadratik yang kita dapat untuk situasi yang ni pasal cuboid tadi tu. Okay, tapi tak selesai lagi. Tak selesai lagi. Sebab apa? C kita adalah negatif 360. So tekan macam biasa. X pertama adalah 20. X kedua adalah negatif 18. Okay, tulis kat bawah ni X 20. X sama dengan negatif 18. Kat atas ni jangan lupa step yang cikgu ajarkan. X tolak 20 darab dengan X tambah 18 sama dengan kosong. Kalau korang lupa step yang atas ni, dah rugi satu markah. Sebab yang ni jalan kira. Wajib tulis. Okay, X sama dengan 20, X sama dengan negatif 18. Okay, soalan suruh cari nilai X. Jadi untuk cari nilai X, ingat sama macam pasal kain, sama pasal umur tadi tu, sama juga pasal tangki air ni. Tak pernah dengar orang cakap, tangki air ni panjang dia adalah negatif 18. Tak pernah dengar kan? Panjang ni adalah negatif, tak pernah dengar. Panjang, apa-apa ukuran kita akan ambil nilai yang positif. Jadi makanya X, kita akan ambil X yang nilai dia adalah 20. Yang ni last kali ni korang kena tulis. Yang ni kita ditolak sebab kita tak ambil nilai negatif 18 tadi tu. Jadi maka X adalah 20. Jawapan akhir kita untuk soalan nombor 3. Okay, ada soalan? Okay, so boleh salin dulu. Boleh screenshot. Cikgu terlalu laju ke? Tak kan? Kalau ada yang tertinggal ke ataupun terlepas, bagi tahu. So kita boleh patah balik. Okay, baik. Jadi kalau korang dah salin nombor 3 ni, kita sambung untuk soalan yang seterusnya, soalan nombor 4. Okay, jadi cikgu rasa soalan nombor 4 ni adalah soalan terakhir untuk kita jawab. Yang mana
5, 6, 7 tu mungkin kita tak sempat dah kan. Tapi kalau korang nak jawapan, korang boleh WhatsApp kan. Boleh WhatsApp cikgu, cikgu akan bagi jawapan dia. Jadi untuk next week kita akan masuk bab baru. Bab yang kedua pula. Okay, kita tengok dulu soalan nombor 4 ni sama-sama. So yang lebih tu cikgu bagi korang ekstra untuk buat latihan. Jadi kalau ada benda nak tanya, boleh tanya. Okay, nombor 4. Selesaikan persamaan kuadratik berikut. Jadi kita ada 3x bahagi dengan 7x tolak 4 sama dengan 1 bahagi dengan x tolak 1. Alright. Okay, jadi ini soalan kita. Jadi apa yang kita akan buat dekat sini adalah kita akan, okay, cikgu salin dulu soalan dia supaya senang kita nampak kat sini. 3x bahagi dengan 7x tolak 4 sama dengan 1 bahagi dengan x tolak 1. Jadi darab silang. Kalau ada dapat kiri kanan pecahan macam ni, darab silang. So 3x tadi tu akan darab dengan x tolak 1 sama dengan 1 darab dengan 7x tolak 4. Okay, boleh? Ingat kita akan darab silang kalau kita dapat dua pecahan macam ni. So lepas dah darab silang buat apa? Kita ada 3x dekat sini darab dengan x. So 3x darab dengan x, kita akan dapat 3x kuasa 2. Seterusnya 3x akan darab dengan negatif 1. So kita akan dapat negatif 3x. Tulis sama dengan, okay, 1 darab dengan 7x, kita akan dapat 7x. 1 darab dengan 4, kita akan dapat negatif 4. Okay. Jadi apa yang kita buat sekarang ni, pindahkan yang ni, 7x ni pindah ke kiri. Negatif 4 ni pun kita akan pindah ke kiri. Okay, tak apa, kita buat satu-satu. 3x kuasa 2 tolak 3x. Kat sini dia positif. Pindah ke kiri kita akan buat apa? Pindah ke kiri dia akan jadi negatif 7x. Sama dengan negatif 4. Sekarang ni negatif 4 ni pula pindah ke kiri. So kita ada 3. Kita ada 3x kuasa 2 tolak 3x. Tolak 7x. Negatif 4 pindah ke kiri kita akan dapat positif 4. Yang tinggal kat sini adalah kosong. So, belum selesai lagi. Kat sini kita ada apa? Kita ada negatif 3x tolak 7x. Kita boleh selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Anggap korang gunakan analogi berhutang. Hutang RM3, hutang lagi RM7. Bermaksud kita hutang berapa sekarang? Bermaksud kita hutang RM10. So, sebab tu jawapan dia adalah negatif 10x. Tambah 4 sama dengan kosong. Jadi, tekan kalkulator macam biasa. 3 untuk A. Negatif 10 untuk B dan 4 untuk C. Okay, jadi kalau korang tengok dekat sini kita akan dapat, okay, sekejap. 3x kuasa 2 tambah 4x tolak. Okay, sorry. Kat sini soalan ni cikgu terlupa nak. Tak perasan yang kat sini. Sini ada negatif rupanya. Kan, so sini negatif, sini pun negatif. Sini negatif, sini positif, sini negatif, sini positif, sini negatif, sini positif. Okay, cikgu tak perasan tepi tu ada negatif. Okay, jadi betulkan semua balik. So 3x tolak 7x kita akan dapat negatif 4. Patutlah kita dapat jawapan dia tadi, tak betul kan? Negatif 3x kuasa 2 tolak 4x tambah dengan 4. Okay, tekan kalkulator. So cikgu dah kirakan untuk korang. X yang kita akan dapat nilai dia adalah 2/3 dan negatif 2. So kat atas ni jangan lupa tunjukkan jalan kira. 3x tolak 2 x tambah 2 sama dengan 0. So ni jawapan kita. Okay, ada soalan semua? Okay, jadi yang mana, alright, okay, tak ada Okay, jadi yang mana tak salin lagi boleh salin, screenshot. Okay, sekarang waktu dah menunjukkan pukul 10. Jadi itu sahaja kelas kita untuk hari ni. Ingat next week kita akan masuk bab baru. Jadi ajak member semua. Okay, masuk kelas bab 2. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan Assalamualaikum. Thank you, sir. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.
Sama-sama semua.